Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala ibadiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fadil, pengurusi majlis, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa sulam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah pilih kita di antara hamba-hamba untuk menjadi tetamu Allah di rumah Allah ini. Kita baru sahaja meninggalkan bulan Rabiul Awal. Bulan keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bulan Rabiul Awal ini bukan hanya bulan Maulud. Dalam masa yang sama, dia juga merupakan bulan hijrah Rasulullah. Kita masuk bulan Muharram, kita bercakap soal hijrah. Sebenarnya hijrah Rasulullah berlaku di bulan Rabiul Awal. Nabi keluar daripada rumah untuk memulakan perjalanan hijrah pada tanggal 29 hari bulan Safar, tahun yang ke-14 Nubuwah. 3 malam Nabi berada di Gua Sur, kemudian sambung perjalanan 6 hari 6 malam. Nabi SAW sampai di Quba pada tarikh 8 hari bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-14 Nubuwah. Di Quba Nabi letakkan asas binaan masjid yang pertama dalam Islam, yang kita panggil Masjid Quba. 4 hari Nabi berada di Quba, kemudian perjalanan diteruskan sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah pada tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-14 Nubuwah. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggalkan alam dunia ini pada hari Isnin, ketika akhir waktu duha pada tarikh 12 hari bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-11 Hijrah. Jadi Rasulullah lahir bulan Rabiul Awal, hijrah pun bulan Rabiul Awal, wafat pun bulan Rabiul Awal. Biasanya kita diperingatkan berkenaan dengan peristiwa Maulud. Nabi diputerakan 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Sebab apa tahun gajah? Sebabnya ketika itu orang Islam belum ada tahun sendiri. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang ni dah ada. Tahun je tak ada. Tahun Masihi yang wujud ketika itu, tahun Masihi ini maknanya tahun kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Sebab itu dipanggil tahun Masihi. Jadi Rasulullah diputerakan tahun 620 Masihi, bermakna keputeraan Rasulullah ini berlaku 620 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Sekarang ini tahun 2014 Masihi, bermakna Nabi Isa dilahir 2014 tahun yang lalu. Itu makna tahun Masihi. Kita orang Islam ketika itu belum ada tahun. Orang Islam yang mula ada tahun sendiri di zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Bila Sayyidina Umar nak susun semula urusan pentadbiran negara, di antara yang perlu adanya kena ada kalender, kena ada tahun. Jadi Sayyidina Umar pun buat mesyuarat dengan sahabat-sahabat, kita nak buat tahun sendiri, dan kita perlu ambil satu peristiwa besar yang penting untuk dijadikan permulaan kiraan tahun dalam Islam. Nak start daripada bila? Sahabat-sahabat cadang macam-macam. Ada yang cadang yang Amirul Mukminin, kita ambil tahun kelahiran Rasulullah, kita kira ini dia tahun pertama dalam Islam. Bila bincang, bahas, tak diterima. Ada sahabat yang cadang yang Amirul Mukminin, kita ambil tahun Rasulullah terima wahyu, kita anggap ini dia permulaan kiraan tahun dalam Islam. Bila bincang-bincang, bahas pun tak diterima. Ada yang cadang yang Amirul Mukminin, kita ambil tahun peperangan Badar, kita jadikan tahun peperangan Badar ni tahun pertama dalam Islam. Lepas bincang, lepas bahas, tak diterima juga. Akhirnya yang diterima sebagai permulaan kiraan tahun dalam Islam peristiwa hijrah. Sebab tu tahun kita ni dinamakan tahun hijrah. Orang Arab tahun Masihi ini dia panggil tahun Syamsiyah, tahun matahari, dengan makna kiraan bulan bagi tahun Masihi ini dikira berdasarkan peredaran matahari. Tahun kita, tahun Hijri ni orang Arab panggil tahun Qamariyah, maknanya tahun bulan. Sebab kiraan hari hitungan bulan dia dikira berdasarkan peredaran bulan. Sebab itulah bila kita nak tahu bila masa satu hari bulan Ramadan, antara caranya kita tengok anak bulan. Bila kita nak tahu bila tarikh hari raya, kita tengok anak bulan. Logiknya, kalau nak tahu ketepatan tarikh Masihi betul tak 1 Januari nak buat sambutan ambang tahun baru di dataran Merdeka, logiknya kalau nak tepat kena tengok anak matahari kan? Sebab kita nak tentu tahun Hijri, kita tengok anak bulan kan? Tapi tak berlaku gitulah. Dalam masa 620 tahun beza di antara jarak Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangka masa ni sangat lama. 620 tahun ni lama. Kita merdeka baru 56 tahun, tu pun lama sangat. Bayangkan kalau 620 tahun. Bermakna ada pengikut Nabi, pengikut Rasul di peringkat awal, semakin lama manusia ni semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, akhirnya meletakkan mereka dalam suasana kehidupan yang sangat-sangat memerlukan kepada petunjuk seorang Rasul untuk menyelamatkan mereka daripada kehidupan dunia dan juga daripada kehidupan negeri akhirat. Lalu Allah memutuskan seorang Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh beberapa keadaan dunia yang berlaku masa itu untuk kita dapat gambaran umum. Dan kita ambil contoh ni daripada negara-negara besar yang wujud ketika itu. Atas muka bumi masa itu wujud 2 negara besar. Yang pertama dinamakan Parsi, yang kedua dinamakan Rom. Orang Parsi ni negara-negara kecil di sebelah timur, banyak yang ditakluk dijajah oleh Empire Parsi. Pusat dia di kota Madain. Kota Madain jarak dia daripada Baghdad dalam sekitar 100 kilo lebih. Saya pernah pergi tengok tinggalan istana Kisra Maharaja Parsi di kota Madain itu. Dia masih ada lagi binaan istana itu, sebahagian dia dah runtuh, sebahagian dia masih ada. Madain ini ibu kota pusat pemerintahan Empire Parsi. Sekarang ini dia jadi sebahagian daripada wilayah Iraq, tempat saya belajar dulu. Di antara yang masih tinggal daripada binaan istana Kisra Maharaja Parsi, dia ada satu kubah besar. Ada satu kubah besar. Kata penjaga istana itu dulu di bawah kubah ni lah dinyalakan api. Sebab orang Parsi dia semua api, dia agama Majusi.
api yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk buat masak, buat batas apa, orang Parsi disembah sebagai sembahan dia. Situ dia nyalakan api nyala lama, puluhan tahun tak pernah padam. Kata penjaga istana tu, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, api itu padam. Tapi riwayat tentang terpadamnya api di istana Kisra Maharaja Parsi di mana maulid Nabi itu disepakati oleh sebahagian besar daripada ulama sirah sebagai riwayat yang dhaif, tak ukur dari segi asas riwayatnya. Yang jelasnya Empire Parsi ini jatuh ke tangan Islam di zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Bila Khalifah Umar hantar satu pasukan tentera 30,000 orang lawan dengan tentera Parsi 60,000 orang dalam pertempuran Qadisiyah yang sangat bersejarah. Qadisiyah ni dia satu lembah di berhampiran dengan sungai Furat di Iraq. Iraq ni dia ada dua sungai, satu Dajlah ataupun dipanggil juga Tigris, satu lagi sungai Furat ataupun dipanggil Euphrates. Lembah Qadisiyah ni dia terletak di sungai Furat, satu kawasan lembah yang pernah menyaksikan pertempuran yang sangat hebat. Saya pergi tengok kawasan tu, memang dia kawasan lembah. Tentera Parsi duduk sebelah sana sungai. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tentera dia duduk sebelah sini sungai. Jambatan tak ada masa tu, perahu kapal pun tak ada. Orang Parsi 60,000. 60,000 ni dia bagi tiga. 20,000 tentera bergajah, dia bagi infanteri bergajah. 20,000 tentera berkuda, 20,000 jalan kaki. Gajah ni dia bawa special daripada India, sebab India ketika itu di antara jajahan takluk Parsi, bawa daripada India. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tentera dia duduk sebelah sini. Sa'ad kata kepada tentera dia, saya mempunyai keinginan untuk kita menyeberangi sungai ini supaya kita boleh bertemu dengan musuh di sebelah sana. Maknanya kalau Parsi di sana, orang Islam di sini, kalau tak ada siapa yang menyeberangi sungai, tak berlakulah pertempuran secara berdepan. Orang zaman dulu dia berani, kalau setakat panah daripada jauh, lontar lebih daripada jauh, itu tidak memadai. Dia bertemu sungguh bila perang. Sebab mereka ni adalah orang-orang yang berani. Saat dia ambil waktu kata, aku mempunyai keinginan untuk kita menyeberangi sungai. Sungai Furat tu, kalau ada orang berenang ke lepas, lebar. Lebar. Saya ukur kalau saya berenang, siapa tengok tu, hanya luar sungai. Tentera Islam dia kata, kalau Tuan Panglima arahkan begitu, kita akan patuh. Kita akan patuh. Lalu orang Islam berenang lama-lama di merah sungai. Bila sampai tengok sungai, atau orang Parsi perhati di sana, tentera Islam tenggelam, mati dah. Tiba-tiba tengok, tipu semula. Menimbulkan keheranan mereka sebab apa bila tengah-tengah berenang, tiba-tiba tengok sungai, tenggelam. Lepas tu timbul semula. Rupanya bila dia isi, dia dapati masa tengah berenang, seorang daripada tentera Islam ni, bekas makanan dia terjatuh, terlepas, hanyut. Bila dia minta tolong kawan dia, tolong cari, lama-lama tentera Islam ni pakai menyelamlah tolong cari. Bila dia jumpa, baru timbul semula. Orang Parsi kata, ni dia yang nak lawan kita. Tu baru bekas makanan kawan dia hilang baru tu. Setara tu dia pakai tolong. Macam mana kalau kita bunuh salah seorang daripada mereka, kita tak tahu apa yang akan dia buat kepada kita. Maknanya orang Islam ni begitu sekali kukuh, hebatnya ukhuwah sesama dalam pertempuran tu. Walaupun 30,000 lawan dengan 60,000, tentera Parsi kalah. Kalau Rustam panglima dia terbunuh, bila terbunuh, kalau istana dia di Madain yang saya pergi tengok tu jatuh ke tangan tentera Islam. Saat dia ambil Waqqas, dia masuk tengok tanah istana, sangat indah. Sebab Kisra ni dia bukan raja, dia seorang maharaja, memerintah sebuah empire besar. Istana dia
bertatah ke mama, comel, indah. Lantai ni bila berjalan aku macam ada air. Comelnya istana Kisra Maharaja Parsi. Saat dia Abu Bakar Nabi, sahabat dia tanya, wahai sanak, sebab apa Nabi? Saat kata, saya teringatkan Rasulullah. Masa ni Rasulullah wafat dan ni zaman Sayyidina Umar. Suatu hari saya pernah mengunjungi baginda ketika baginda sedang berbaring di atas tikar yang dianyam daripada daun-daun taman. Bila Rasulullah bangun daripada perbaringan, kesan-kesan jalur tikar daun taman itu lekat atas belakang Nabi. Seorang Rasul yang membawa petunjuk, tidur dia cuma di atas tikar, yang bila bangun lekat kesan-kesan jalur tikar. Ini seorang yang hidup di dalam kesesatan. Begini sekali hebat istananya. Orang Parsi dia sembah api. Dan ketika itu dia ada satu ajaran. Sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika zaman kegemilangan Empire Parsi, dia ada satu ajaran dalam agama Majusi, dia panggil ajaran Mazdak. Ajaran Mazdak ini dia membolehkan golongan bangsawan, raja-raja, orang-orang besar, dia boleh berkahwin dengan perempuan yang mempunyai hubungan yang paling dekat dengan dia. Contohnya seorang Raja Parsi yang memerintah sekitar tahun 602 Masehi, nama Yazdegerd. Yazdegerd ni dia berkahwin dengan anak perempuan dia sendiri, ayah ni dengan anak. Ini kerosakan moral dan kerosakan akhlak. Parsi kita ambil satu contoh, nama rosak. Yang kedua yang besar di atas muka bumi ketika itu, Rum. Rum ni sebuah empire besar. Parsi di sebelah timur, negara-negara kecil habis dia satu. Rum ni di sebelah barat. Dan Rum ni dia ada dua pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan dia di sebelah timur ni di kota Konstantinopel, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Konstantinia, ataupun kita panggil sekarang ni Istanbul. Istanbul itu adalah pusat pemerintahan Rom suatu ketika dulu, yang telah jatuh ke tangan Islam di zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tinggal pusat pemerintahan di sebelah barat, Rom di Italia sekarang. Nabi janjikan dua-dua itu akan jatuh. Yang timur jatuh dah, Konstantinopel dah jatuh. Tinggal yang di sebelah barat yang belum jatuh, Rom di Italia ketiga sekarang ni. Di situ, di sebelah barat. Orang Rom ni kononnya mereka mewarisi agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa. Walaupun sebenarnya Nabi Isa bawa Islam, Nabi Isa dah bawa Kristian. Semua Nabi-Nabi bawa agama Islam. Tak ada Nabi bawa Kristian, tak ada Nabi bawa agama Yahudi. Nabi semua bawa Islam. Kononnya kerajaan Rom ni mereka mewarisi ajaran Nabi Isa. Tapi Nabi Isa ajar Allah Tuhan Yang Maha Esa, dia dah jadi tiga. Ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Moh, ada Tuhan Anak. Tiga ni dia boleh bergabung jadi satu. Dia panggil konsep Trinity. Kemudian satu ni dia boleh pecah jadi tiga, macam transformer. Tiga boleh jadi satu, satu boleh pecah jadi tiga. Ini kerja orang Kristian buat Tuhan dia. Disebabkan bila mereka jauh daripada ajaran agama lain, agama Samawi, kezaliman itu berleluasa di dalam kerajaan Rom. Diceritakan kisah Zolim, seorang raja Rom, maharaja dia dipanggil Kaisar, menghukum seorang rakyat dia dengan hukuman mati. Rakyat ni deraka kepada maharaja, dia jatuhkan hukuman mati. Cuma cara pelaksanaan hukuman tu sangat zalim. Kawan hamba rakyat yang malang ditangkap, kemudian diikat dia pada kuda. Sebelah tangan ni ikat seekor kuda, yang sebelah ni ikat seekor kuda lagi. Kaki sebelah ikat seekor kuda, kaki sebelah lagi ni ikat lagi di seekor kuda. Jadi dua tangan, dua kaki ni diikat kepada 4 ekor kuda. Kemudian keempat-empat ekor kuda ni disebab sebuah buah hati secara serentak. Kuda ni bila kita sebab dia terkejut. Bila terkejut dia lari sebuah buah hati.
Bila dia lari, tubuh kawan tu tertoyok. Tangan dia disumpu, tangan dia disumpu, kaki dia disumpu, kaki dia disumpu. Zalimnya cara pelaksanaan hukuman oleh Maharaja Rum terhadap rakyatnya. Kezaliman ini perlu dibasmi. Siapa yang akan basmi dia? Agama Allah. Agama Allah ni dibawa oleh seorang Rasul, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara negara besar juga yang wujud di atas muka bumi ketika itu negara India. India ni negara besar masa tu. Sekarang ni pun dia besar lagi. Imam Abu Hasan Ali An-Nadawi cerita dalam kitab dia yang ditulis sekitar tahun 60-an. Imam Abu Hasan Ali An-Nadawi ni seorang ulama besar daripada India. Imam cerita sekitar tahun 60-an dalam kitab orang Hindu ada kitab, dia panggil kitab Weda. Kitab Weda, ketika itu kitab Weda mencatatkan orang Hindu ni telah memiliki seramai 37 Tuhan ketika itu, dan mereka bersedia untuk menambahkan bilangan Tuhan ni daripada semasa ke semasa. Bila mereka jumpa benda yang ajaib, yang pelik, yang menakjubkan, yang dikira sesuai dijadikan Tuhan. Termasuklah mereka mempertuhankan binatang yang tidak berakal. Kita jangan ingat binatang suci bagi orang Hindu di lembu saja, bukan. Ada lagi binatang lain. Antaranya tikus diangkat jelmaan dewa, monyet jelmaan dewa bagi orang Hindu, binatang suci dia. Ular gedung binatang suci. Dan Tuhan orang Hindu ni dia sentiasa tambah. Jadi kalau tahun 60-an ada 37, sekarang ni 2014, saya rasa mungkin 50 lebih dia rasanya Tuhan orang Hindu ni. Dia tambah. Dan satu-satu Tuhan dia tangan sampai 8, 6. Ini terlebih Tuhan. Ada orang tak ada Tuhan langsung. Ini kesesatan manusia yang memerlukan petunjuk. Siapa yang membawa petunjuk? Seorang Nabi, Rasulullah. Dan bila kita membincangkan keadaan masyarakat manusia sebelum daripada perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terdapat lagi daripada cerita berkenaan dengan keadaan semenanjung tanah Arab. Yang ini memang semua ustaz akan cerita bagaimana orang Arab yang hidup di zaman jahiliyah sebelum Islam. Dan berartilah mana-mana kamu sekalipun orang akan cerita. Yang pertama sekali, orang Arab ni di antara keburukan dan kejahatan mereka bunuh anak perempuan yang hidup. Yang ini memang tak miss. Kita dengar kamu ada ustaz kata orang Arab ni bila lahir dia, isteri dia melahirkan anak, tengok anak perempuan dia ambil tanah, tengok anak perempuan ambil tanah, tengok anak perempuan ambil tanah. Itu saya kata kalau lagu ni punya kerja logiknya di semenanjung tanah Arab Mekah ni tak ada perempuan logiknya. Dan tambah lagi, bila kisah berkenaan dengan perkara ini dikaitkan, kononnya pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Biasa kan kita dengar diceritakan kononnya ada hadis. Suatu hari Nabi tengok Sayyidina Umar duduk seorang diri, lepas tu suka seorang-seorang. Sekejap Sayyidina Umar menangis pula seorang-seorang. Kononnya Rasulullah tanya, wahai Umar, sebab apa yang kamu ni duduk seorang-seorang suka? Lepas tu menangis pula. Kononnya Sayyidina Umar jawab, ya Rasulullah, yang suka tadi ingat lucu kebodohan zaman jahiliyah. Saya dah buat patung sembahan berhala ni daripada buah taman. Ambil buah taman tu cucuk jadi macam patung. Lepas tu sembah. Kemudian bila dah tidur, simpan buat tempat tidur. Bangun pagi esok bila lapar, Tuhan saya tu saya makan. Kononnya saya nak kata begitu. Bodohnya saya di zaman jahiliyah. Yang menangis tadi menangis sebab saya dulu ada seorang anak perempuan baik, cantik, tapi disebabkan ikut
adat jahiliah yang buruk ketika itu. Saya tak nak anak perempuan saya hidup-hidup, bunuh dia. Cerita ni masyhur diceritakan, tetapi kita kena ambil kaedah. Masyhur tidak bermakna betul. Diceritakan oleh ramai orang bukan bermakna perkara itu betul dengan fakta. Saya dulu belajar di Iraq. Iraq ini sebuah negara, kalau orang Arab 65% daripadanya Syiah, 35% saja Sunni. Maknanya orang Syiah ni majoriti. Cuma di Iraq ni rakyatnya bukan Arab saja, ada lagi bangsa Kurdi ataupun kita panggil orang Kurdi. Orang Kurdi ni dia tinggal di sebelah utara Iraq, dekat dengan sempadan Turki. Saya ada beberapa orang kawan Kurdi. Kurdi ni maknanya bangsa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang kita pernah dengar kan cerita Sultan Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis daripada tentera salib Kristian. Sultan Salahuddin itu bukan Arab pun, Kurdi, orang Kurdi. Ada kawan-kawan sekelas saya orang Kurdi. Memang orang Kurdi ni baik, lemah lembut, tinggi akhlak dia, kuat pegangan agama dia. Dia tinggal di sebelah utara Iraq. Bila kita tengok munasabah, kalau betul dia dulu Sultan Salahuddin begini hebat, tengok anak cucu tu kita nampak biasa perangai dia dengan orang Arab. Sopan santun, lemah lembut. Orang Kurdish ni dia mazhab Sunni Syafi'i macam kita. Ada 2-3 orang kawan sekelas. Yang seorang tu saya kawan dengan dia daripada tahun 1 sampai tahun 5. Memang setia semua dia kawan. Dan sepanjang kita berkawan, kita nak belanja di sebelah air TO pun dia tak pernah terima. Sebabnya bagi dia kita ni tetamu, dia tuan rumah. Dia tak ada bunyi. Jadi bila kita ajak masuk kantin, cafeteria, sekadar nak minum air TO sebelah, bila dia rasa dia tak boleh bayar, dia tak akan terima. Walaupun air TO sebelah nilai dia sana adalah 10 sen, bukannya mahal pun. Tapi air bagi dia, bila dia anggap kita tetamu, terpaksa memuliakan dia tuan rumah. Itu di antara ketinggian akhlaknya. Saya cerita berkenaan dengan orang Kurdish dalam buku saya ada, kalau waktu buku saya di Bumi Dajalah dan Furat. Ada lagi bangsa yang tinggal di Iraq ni orang Turkman. Orang Turkman dia pun Sunni. Jadi kalau campur Arab Sunni campur dengan orang Kurdish, campur dengan orang Turkman, menjadikan nisbah Sunni dengan Syiah ni hampir seimbang. Masa duduk di Fakulti Perubatan dan Perdidian Universiti Baghdad sekitar tahun 93 hingga 99, ketika itu saya satu-satunya anak Malaysia yang duduk situ, dan juga satu-satunya orang yang tak cakap Arab. Orang lain semua cakap Arab. Arab Syria, Arab Yaman, Arab Palestin, Arab Jordan, Arab Iraq sendiri. Kemudian bila kita duduk dalam satu tahun pengajian, ada lebih kurang 200 orang, dia bagi pula kita kepada kumpulan-kumpulan. Dalam 25 orang satu kumpulan. Nak bagi kumpulan ni, dia ikut amjad permulaan huruf nama. Nama saya ni kalau eja pun Arab, dia start dengan huruf Ain. Aizam minum. Ain ni kalau orang Arab, Ali, Akil, Asim, Alia, Abbas. Ni nama-nama orang Arab. Yang bila kita tengok nama ni, kita tak tengok tuan dia, kita tahu dah dia Syiah. Ini nama bagi orang Syiah. Jadi menjadikan kami 25 orang satu kumpulan tu 20 orang Syiah. Nasib baik ada 3-4 orang nama Umar. Adalah campur dengan saya seorang. Jadi kita 5 Sunni, 20 Syiah dalam satu kumpulan. Bukan sehari, 6 tahun kita duduk sekali, belajar sekali, masuk hospital sekali, masuk klinik sekali, masuk kuliah sekali. Bila sampai tangan-tangan dekat nak periksa kawan-kawan Syiah ni, sampai 3-4 malam mereka duduk di rumah. Cara ibadat mereka, akidah mereka, pandangan mereka dengan sahabat Nabi, semua kita praktis secara dekat. Saya catatkan dalam bentuk pengalaman nyata dalam buku saya. Sebab tu saya kata, kalau sekiranya Syiah ni betul, sebelum daripada orang lain jadi Syiah, saya akan jadi Syiah terlebih dulu.
Sebab kita bukan duduk 3 hari, kita duduk 6 tahun. Tapi kekal jadi sunni molek-molek pun. Orang Melayu Indonesia yang tak tahu berapa hari kawan dengan Syiah, tiba-tiba jadi Syiah. Dia kenal kalau Syiah yang dia nak jadi kan. Di antara yang saya perhatikan, saya ambil beberapa contoh pandangan buku mereka dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang paling dibenci antara orang-orang Syiah adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ni yang paling dia marah. Sebab tu saya kata, bila orang kenal Umar, kita tak tengok tuan dia, kita tahu dah orang ni sahih sunni. Mustahil orang Syiah pun nama anak dia Umar, mustahil. Tak ada orang Syiah akan letak anak dia nama Umar. Sebab apa yang kamu benci sangat pada Sayyidina Umar? Saya tanya direct dia dengan kawan-kawan. Kita sama-sama duduk sekali, jumpa tiap-tiap hari. Walaupun topik berkenaan dengan sahabat Nabi ni agak sensitif, tapi bila kita tanya, dia beritahu secara fakta sebab apa benci sangat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sahabat Nabi yang dijamin syurga. Yang kamu tu, orang Syiah ni, semayang pun tak cukup 5 waktu. Sebahagian dia jamu 5 jadi 3. Ada malah lagi 5 waktu ni dia beri pun jadi sewaktu je saja. Banyak, dia ada banyak cabang-cabang kau. Awak semayang pun tak cukup 5 waktu. Sayyidina Umar Nabi jamin syurga. Tiba-tiba awak yang semayang tak cukup. Boleh hina sahabat Nabi yang dia jamin syurga. Cuba beritahu sebab apa? Dia beritahu beberapa sebab. Antaranya dia kata Sayyidina Umar ni seorang musyrik, kufur, penyembah berhala. Saya kata Masya Allah, comel awak kata pada sahabat Nabi. Dia kata Sayyidina Umar tu kafir, kufur, penyembah berhala. Awak kata awak sayang kepada keluarga Nabi. Orang Syiah ni konon dia sayang kepada keluarga Nabi. Awak sedar tak Sayyidina Umar yang sedar awak hina ni bapa mertua Rasulullah ni. Sayyidina Umar tu bapa mertua Rasulullah. Tok tua ni dekat sangat lagi dengan Nabi. Macam mana Nabi boleh bermertuakan seorang musyrik? Benar Sayyidina Umar dulu dia pernah menganut agama penyembah berhala sebelum dia jadi Islam. Tetapi bila Islamnya dia, buku dia zaman jahiliah dulu Tuhan tutup dah. Takkanlah kita manusia nak buka semula. Bila Allah dah tutup buku-buku baru dah, catatan amal dia sebagai seorang yang beriman. Kita hebat boleh ke buka semula. Yang pertama dia kata Sayyidina Umar ni musyrik, kufur, penyembah berhala. Sebab tu dia benci sangat pada Sayyidina Umar. Yang kedua dia kata Umar ni rampas hak Imam Ali untuk jadi khalifah. Awak tahu tak macam mana sistem pemilihan khalifah selepas kewafatan Rasulullah? Sayyidina Umar ni dipilih dengan syura kaum muslimin. Orang Islam sepakat terima Sayyidina Umar sebagai khalifah. Kemudian seorang-seorang mari baiat, berjanji setia dengan Sayyidina Umar. Di antara yang mari beri baiat, Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali tak ada apa-apa pun. Sayyidina Ali yang cukup semayang 5 waktu tak ada apa-apa. Awak yang tak cukup semayang 5 waktu ni yang sibuknya. Yang ketiga dia kata Sayyidina Umar ni pembunuh. Sayyidina Umar bunuh siapa? Kita tanya. Kalau dia bunuh orang kafir di mana perang, memang Sayyidina Umar ni dia berani. Dia seorang pahlawan di mana perang. Memang lama orang kafir yang dia bunuh. Sayyidina Umar bunuh siapa? Yang kecil. Dia kata Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia hidup-hidup masa kecil. Saya tanya mana bukti dia? Dia pun baca hadis kononnya macam yang biasa kita dengar hadis. Masyhur hadis ni. Cerita Nabi tengok Sayyidina Umar dia suka solat, kemudian Sayyidina Umar nangis solat. Bila kita tengok benda ni menjadi wirid di mulut orang Syiah, saya yakin ada sesuatu yang tidak kena. Ada sesuatu yang tidak kena. Kita selidik dengan teliti latar belakang Sayyidina Umar untuk kita buat pertimbangan secara berfakta. Yang pertama, Sayyidina Umar ni sebelum daripada Islam, zaman jahiliyah, beliau cuma memiliki seorang isteri. Nama isteri Sayyidina Umar Zainab binti Maz'un, isteri dia. Lepas Islam barulah Sayyidina Umar kahwin dengan beberapa orang lagi isteri. Zaman jahiliyah Sayyidina Umar ada seorang je isteri nama Zainab. Dengan Zainab binti Maz'un, Sayyidina Umar dikurniakan 3 orang anak sebelum dia masuk Islam. Anak sebelum dia
bernama Hafsah, seorang perempuan. Hafsah ni Ummul Mukminin, isteri Rasulullah. Hafsah dah mati, dah kena tangan, sebab dia hidup sampai ke besar, dikahwini oleh Rasulullah. Dan 2 orang anak lelaki. Yang pertama Abdul Rahman Al-Akbar, yang kedua Abdullah bin Umar, ataupun dipanggil juga Ibnu Umar. Ibnu Umar banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita tengok Ibnu Umar, Ibnu Umar, maksud Ibnu Umar di sini adalah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Kalau kata Sayyidina membunuh anak perempuan jahiliyah itu, nama apa? Sebab Sayyidina Umar ada seorang je anak perempuan dalam jahiliyah, nama dia Hafsah. Dan Hafsah ni tak ada siapa pun kata mati, dia hidup sampai besar, dah mati. Yang kedua, bila kita bermuamalah dengan orang Arab ni, dia ada kaedah, cara, adab dalam kita bermuamalah dengan dia, khususnya dalam soal panggilan. Orang ni contohnya saya biasa bawa, contohnya dia bernama Muhammad. Masa dia belum kahwin, dia tak ada isteri, tak ada anak lagi, kita panggil dia Muhammad. Muhammad, ada masalah. Orang Arab dia tak ada panggil gelaran, abang long ke abang long ke, tak ada. Orang Arab dia panggil nama. Kita panggil nama penuh tu dah dikira sangat beradab. Bila dia dah kahwin, ada isteri, ada anak. Contohnya Muhammad tadi kahwin, dia dapat anak lelaki. Anak dia ni diberi nama Ali. Maka kalau kita masih panggil dia Muhammad, kita dikira tidak begitu bersopan dalam bermuamalah. Cara panggilan yang betulnya, Muhammad tadi kita kena panggil dia Abu Ali, sebab dia ada anak nama Ali. Isteri dia kita panggil dengan panggilan Ummu Ali, Mak kepada Ali. Ini panggilan hormat. Kalau dia boleh seorang anak perempuan dia ni dia beri nama Fatimah contohnya, maka Muhammad tadi kita panggil Abu Fatimah. Isteri dia kita panggil Ummu Fatimah. Barulah kita dipanggil orang yang beradab dalam bermuamalah. Baik, Sayyidina Umar, apa nama panggilan dia? Biasa kita tengok hadis An Abi Hafsin. Siapa Abi Hafsin di sini? Abi Hafsin di sini bermakna Abu Hafsah. Abu Hafsah ni adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab apa dia dipanggil Abu Hafsin ataupun Abu Hafsah? Sebab anak sulung dia seorang perempuan yang nama Hafsah. Sayyidina Umar daripada zaman jahiliyah sampai ke mati, sampai sekarang ni masyhur dengan gelaran Abi Hafsin ataupun Abu Hafsah. Abu Hafsin ni merujuk kepada anak sulung Sayyidina Umar yang merupakan seorang perempuan. Maknanya bila kita dipanggil dengan nama tu, kalau kita ada nama tu 10 kali sehari kita jumpa kan, nama tu lah orang akan panggil kita, jumpa Abu Hafsin, apa khabar, minum kopi dah hari ni. Nama kita ni adalah sesuatu yang membanggakan kita dan menyukakan kita bila orang panggil kita. Jadi Sayyidina Umar semenjak daripada zaman jahiliyah dia guna gelaran Abu Hafsin, sampailah ke mati dia guna gelaran Abu Hafsin. Bermakna memiliki anak perempuan bagi Sayyidina Umar ni bukan aib dan memalukan sebagaimana yang didakwa oleh orang Syiah. Orang Syiah kata Sayyidina Umar bila lahir tengok-tengok anak dia ni perempuan, muka dia berubah jadi kehitaman disebabkan rasa aib malu yang teramat sangat. Malu apa Sayyidina Umar makan apa anak dia? Dalam panggilan seharian, kalau maju dia masih ada pilihan. Kalau tak guna pun sekurang-kurangnya tak payah pakai nama apa dah, pakai nama Abdul Rahman. Dia ada lagi anak nama Abdul Rahman, tak kenal dengan Abdul Rahman, pakai nama Abu Abdullah. Dia masih ada anak lelaki nama Abdullah. Tapi hakikatnya Sayyidina Umar dengan penuh bangganya pakai nama Abi Hafsin sampai mati. Mana fakta yang kata Sayyidina Umar malu ada anak perempuan? Yang kedua, yang ketiga, kita semua tahu kisah Islamnya Sayyidina Umar. Kisah Islamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan hari dia nak masuk Islam, asal dia keluar dalam keadaan marah, pegang pedang kan, cabut pedang terhunus. Sayyidina Umar dia orang Bekeng, dalam keadaan pedang terhunus. Orang Arab
Adalah orang yang akan luka ataupun orang yang akan mati. Jalan dalam keadaan marah. Jumpa orang tanya, wahai Abu Hafsin, nak pergi mana ni dengan pedang terhunus? Umar jawab, aku nak cari Muhammad. Kamu nak buat apa dengan Muhammad? Aku nak bunuh dia. Sebab apa nak bunuh Muhammad? Dia telah mengkafirkan Tuhan datuk nenek moyang kita. Abu Hafsin, kamu sedar tak? Kamu nak cari Muhammad. Adik perempuan kamu Fatimah dengan suami dia masuk Islam. Sibuk nak dia bunuh Muhammad, tak sedar adik sendiri masuk Islam. Lalu saya Umar pergi ke rumah adik perempuan dia Fatimah. Berlaku peristiwa, Sayyidina Umar tanpa muka adik dia sampai darah. Dan di situ dia baca surah Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Surah yang menyebabkan Sayyidina Umar masuk Islam. Yang saya nak tegaskan di sini bermakna dalam masa yang sama, Sayyidina Umar juga ada seorang adik perempuan yang hidup sampai dewasa, bersuami, ada rumah tangga sendiri. Kalau sekiranya bunuh anak perempuan ini, amalan keluarga Sayyidina Umar semenjak daripada dulu, nescaya adik dia Fatimah tak akan sempat besar. Kecil lagi ayah dia tanam dalam tanah. Tapi Fatimah hidup sampai besar, ada suami, ada rumah tangga sendiri. Menunjukkan tidak benarnya tuduhan yang menyatakan Sayyidina Umar bunuh anak puan. Dan bunuh anak puan jadi amalan keluarga beliau. Sebenarnya bunuh anak perempuan hidup-hidup ini hanyalah amalan segelintir kecil terpencil keluarga Arab jahiliyah, bukan melibatkan keseluruhan orang Arab. Orang Quraisy tidak terlibat sama sekali. Kaum Quraisy semenjak daripada dulu lagi mereka begitu memuliakan kaum wanita daripada dulu lagi. Tetapi kita diselewengkan faktanya oleh orang Syiah, walaupun sebenarnya niatnya bila kita cerita kisah Sayyidina Umar bunuh anak ni, kita nak beritahunya Sayyidina Umar daripada latar belakang peribadi yang begini buruk boleh jadi orang yang begitu hebat. Itu niat kita kan. Tetapi dia tidak membenarkan apa yang tidak benar. Dia tidak membenarkan apa yang tidak benar. Kejahatan terbesar orang Arab jahiliyah ini adalah menyembah selain daripada Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang ini yang paling besar. Yang ini yang paling besar. Daripada itulah dia muncul kekejian yang banyak. Dan kalau ikut penceramah kita, saya dengar sekali dalam radio Malaysia Kelantan, memang lama lah Ustaz tu ceramah. Dia kata orang Arab jahiliyah ni beranut ke, tengok anak tino kamu hidup-hidup, tengok anak tino kamu hidup-hidup, tengok anak tino kamu hidup-hidup. Saya kata Ustaz, kalau gambaran dia beri, tak ada orang perempuan orang isteri di kota Mekah, matilah ke. Ini fakta yang logik pun tak menasabah. Yang logik pun tak menasabah. Maknanya orang Mekah ni sebenarnya tanah Arab ni tak akan berkembang sebab yang tinggalnya laki-laki, tak ada perempuan di sana. Ini penyelewengan. Dan banyak lagi yang diselewengkan oleh orang Syiah. Dalam peristiwa kewafatan Nabi yang saya sebut berlaku di akhir waktu duha, tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Kita biasa dengarkan hadis ummati, Nabi sebut sehingga akhir nafas dia. Buka kitab-kitab sirah yang besar yang muktabar, kita tak akan jumpa hadis ini. Peristiwa kewafatan Rasulullah dicatatkan secara ijma' oleh ulama-ulama sirah yang muktabar. Saya ringkaskan. Hari terakhir Rasulullah hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Sebelum daripada itu dah 4-5 hari Nabi dalam keadaan sakit. Kadang-kadang boleh mengimankan semayang, kadang-kadang tak boleh nak mengimankan semayang. Kadang-kadang Nabi itu semayang kita tubuh dalam masa 4-5 hari. Hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Pagi itu bila Rasulullah dah keluar ke masjid, sebenarnya Rasulullah ni bila akhir hayatnya Nabi duduk di rumah Aisyah. Rumah Aisyah ni dia bersama dengan masjid. Kalau kita ibarat di masjid Nabi, ni rumah Aisyah. Buka tabir, rumah tutup tabir, masjid.
Dia bersebelahan dengan masjid Aisyah. Nabi bersingkap tirai. Dia tengok kepada sahabat-sahabat dia yang sedang bersiap nak mendirikan solat subuh berjemaah. Nabi senyum tengok. Hari terakhir Sayyidina Abu Bakar bila tengok Nabi memandang ke arah orang yang nak mendirikan solat subuh pada pagi itu, dia ingatkan Nabi dah sihat. Lalu dia berundur ke belakang nak beri tempat kepada Rasulullah jadi imam. Tapi Nabi beri isyarat supaya Abu Bakar meneruskan sembahyang, mengimamkan orang ramai. Dan Abu Bakar ni dia gini, hati dia sangat tenang. Bila dia sembahyang, dia baca ayat-ayat Quran, dia tengok Nabi tak ada di sisi dia, Abu Bakar menangis. Abu Bakar ni seorang sahabat yang sangat lembut hati dia. Kemudian pada waktu duha gitu, Nabi panggil putri dia Fatimah Az-Zahra. Fatimah bila tengok Rasulullah dalam keadaan sakit, Fatimah menangis. Tapi Nabi kata kepada putri dia, wahai anakku, tiada lagi kesakitan yang akan ditanggung oleh ayahmu selepas daripada ini. Lepas ni tak ada ni je. Lepas tu Nabi panggil Ummahatul Mukminin. Nabi beri pesanan kepada setiap seorang Ummahatul Mukminin. Kemudian Nabi minta supaya dibawa kepada dia, kepada baginda dua orang cucu kesayangan, Hasan dan Husain. Nabi peluk, Nabi cium Hasan dan Husain, dan Nabi doakan kebaikan untuk dua orang cucu dia, dan Nabi pesan jaga cucu dia ni baik-baik. Kemudian bila semua pergi, Fatimah pergi, Ummahatul Mukminin pergi, Hasan Husain pergi, mari pula cucu angkat Rasulullah, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anak kepada Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Usamah ni cucu angkat Nabi. Usamah hitam, Zaid ni hamba, berkulit hitam. Mari Nabi doakan kebaikan untuk Usamah, dan Nabi letak tangan dia di dada Usamah. Lepas tu Usamah pergi. Kemudian mari pula Abdul Rahman dan Abu Bakar. Abdul Rahman ni bukan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman ni adalah Abdul Rahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar Siddiq, adik kepada Aisyah. Maknanya adik ipar Nabi. Abdul Rahman mari dengan ayah dia Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan Abdul Rahman bawa sebatang kayu suki. Bawa sebatang kayu suki. Nabi tengok kayu suki yang Abdul Rahman pegang. Aisyah tanya, ya Rasulullah, nak kayu suki tu? Nabi angkut. Lalu Aisyah ambil kayu suki tu, dia gigit. Kayu suki ni kita kena gigit dia, baru dia lembut bahagian ujung dia, baru boleh guna untuk bersuki. Aisyah ambil gigit, beri kepada Rasulullah. Rasulullah pun bersuki. Lepas bersuki, Nabi angkat tangan dia, angkat ni. Nabi kata, ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Nabi ulang 3 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, ma'allazina an'amta alaihim, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyin, daripada nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Lepas tu Nabi doa, Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah aku, rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan tempatkanlah aku bersama yang maha tinggi. Nabi ulang 3 kali. Lepas tu Aisyah cerita tangan Nabi berjatuh lambat, menandakan Rasulullah telah berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Ini cerita kewafatan Rasulullah yang dicatatkan secara ijma' di kalangan ulama-ulama sirah. Dan tidak ada sepatah pun yang menyebut menceritakan berkenaan dengan hadis ummati, ummati, ummati macam yang biasa kita dengar. Riwayat orang Syiah jauh berbeza. Sebab apa riwayat orang Syiah jauh berbeza? Sebabnya mereka nak menafikan bahawa satu-satunya orang yang ada bersama Rasulullah ketika akhir hayat Rasulullah adalah Aisyah. Sebab Nabi wafat di pangkuan Aisyah ketika kepala Rasulullah berada di pangkuan Aisyah. Orang Syiah ni dia cukup marah kepada Aisyah disebabkan Aisyah pernah terlibat dalam pengajaran dengan Sayyidina Ali.
Dendam dia ni sejauh pun dia pusing. Riwayat orang Syiah hebat, penuh dengan cerita sensasi hari kewafatan Nabi. Aisyah ada langsung Nabi mati di rumah Sayyidina Ali. Nabi mati di rumah Sayyidina Ali. Yang ada ketika tu Sayyidina Ali, Fatimah dengan cucu dia Hasan Hussein. Dia mula dengan hari terakhir